Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Iyad. Ada yang nak dengar ke ni? Saya nampak Kak Iyad, Coach Mira, Kak Ita, Norizam, iPhone, Go Fit With Me, Bahiyah, Bang Sazali. Masya Allah. Terus semua nampak muka kan? Yang lain tu saya tak nampak wajah-wajah ni. Itulah terus on video. Yang lain tu saya tahu walaupun saya tak nampak wajah mereka, saya pasti senyuman mereka sangat manis. Nak mendengar ungkapan-ungkapan ceria daripada Ustaz Man kot kan. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kalau anda perasan, cewa kalau anda perasan lah. Kalau anda GM, Mai, kalau anda perasan beberapa hari, maknanya saya balik 25 hari bulan, saya muncul dalam CTD pun saya tak ingat lepas-lepas tu lah. Saya rasa ada kebulatan sikit. Ada rasa tak? Kebulatan. Tapi hari ni Alhamdulillah ada banyak. Hari ni ada, ah, hari ni ada kebujuran. Apa nak ceritanya? Dapat kebujuran-kebujuran yang berlaku. Syukur Alhamdulillah, ni kita cerita kita lah 49 orang kan. Cerita kita je Alhamdulillah, syukur. Balik baru ni saya sendiri pun terkejut tengok timbang. Uh, Timbang pun terkejut tengok saya. Memang dekat Mekah saya bawa penimbang, tapi saya tak boleh nak timbang. Sebab yalah, banyak sebab lah, saya pun tak tahu sebab apa. Jadi bila balik ni saya menimbang, saya terkejut. Lepas tu saya kata tak boleh, now is the time. Sebab saya ready for the phenomena. Dan saya pun dah memang berjanji dengan diri sendiri balik pada Mekah, saya new Ustaz Man. Dan saya rasa Alhamdulillah saya dah start dapat momentum. Dan balik hari tu saya fully shade. Memang program group saya memang booster, start pada 28, tapi saya dah start sebelum tu lagi. Dan saya start dia orang day 1 tu, saya dah day 2, day 3 gitulah. Dan Alhamdulillah berjaya sehingga ke day 4 dan saya balik ke kampung. Day 5 tu saya raikanlah keluarga yang buat kenduri, jamah-jamah sana sikit. Alhamdulillah balik tu stabil je beratnya. Hari ni timbang, dia turun lagi. Kalau total penurunan saya kira daripada mula saya terkejut tu dengan angka penimbang, dengan harga ketimbangan hari ni, total loss 7 kilo. Jadi saya rasa wow, boleh buat sebenarnya. Now I'm come back. Baru ni tadi, baru saat ni Ahmad Mirzah call saya, Ustaz apa chair. Dan chair ni lah chair dia, saya nak chair happiness sharing bahawa produk Herbalife is the best platform yang terbukti. Dan dia turun, baru ni ada orang lama call saya, dia nak beli teh saja. Dan saya recommend kenapa nak beli teh saja kan. F1 ada ke? Dia kata dia tak berani nak guna F1, dia dah start guna deficit kalori, dia dah lost hampir 20 kilo daripada 103 ke 80 kilo. Tapi dia kata ada tapi. Dia kata dia nak try juga Herbalife sikit teh. Sebab dia kata dia tak berani nak guna Herbalife. Sebab dia kata nanti kalau guna start balik Herbalife, nanti dia naik balik. Saya punya ayat simple je. Kak, tak, nama dia bukan Kak, nama dia lah kan, somebody. Saya kata, kalau tak guna Herbalife pun, ataupun guna Herbalife pun, kalau dia naik, dia tetap naik. Saya kata, saya dah guna Herbalife lebih 12 tahun lah. Dan saya still guna dan saya naik. Dia pergi Mekah, saya naik berat. Itulah kenapa keyword soalan, kenapa beli teh saja kan. Sebab bukan sebab guna Herbalife tu kalau kita berhenti berat naik, kalau tak guna pun berat naik, kalau guna pun berat naik kalau kita tak jaga pengambilan pemakanan secara sihat. Maaflah Ustaz, dia iyakan saya pula. Sepatutnya dia menafikan lah. Tapi dia iya, betul lah Ustaz. Dia kata Ustaz psycho saya ni. Saya kata saya tak psycho, saya cerita benda yang betul kan. Kalau tak setuju pun okey, kalau setuju pun lagi okey. Dia kata why not kita mula balik dengan Herbalife. Guna balik, dia kata saya psycho dia. Saya kata saya tak psycho. Kalau anggapan psycho itu adalah mindset kita. Sekarang ni bila kita tak duduk dalam Herbalife, mindset kita pun meratalah pergi. Jadi kalau kita get back, duduk dalam circle yang positif, dengan mindset yang betul, mindset yang positif, kita akan dapat perjalanan yang positif. Jadi sebenarnya untuk berjaya pun sama juga. Itu cerita berjaya turun berat. Saya nak selitkan bagaimana nak berjaya, betulkan mindset dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam urusan bisnes kita lah, fokusnya. Contoh ni berlaku dalam grup saya. Saya memang pergi Mekah, saya tak tengok langsung grup. Saya tak usik.
Saya adalah hantar sepatah dua gambar minum shake. Yang lain semua auto run, dikendalikan sepenuhnya oleh tim saya. Oleh yang masa tu yang pegang kunci banglo TKO ni adalah Kak Zahar. Saya ada 17 banglo TKO. Ni dalam tim TKO lah kan. Ada 17 banglo, saya pegang main kunci. Dan kunci banglo yang utama saya bagi pada Kak Zahar, dia uruskan TKO. Yang lain tu masing-masing urus. Dan memang ketiadaan saya tu saya nampak, semua boleh perform kan, maknanya kita tak perlu ada di situ pun benda tu boleh jalan auto run. This is the amazing about the business. Maknanya pesanan saya simple, jaga kedai masing-masing kan. This is your own business. Kita jaga kedai kita. Jadi bila semua orang ambil responsibility, jaga kedai masing-masing, apa yang berlaku? RO saya boleh maintain lebih daripada 50,000, walaupun saya perlu target 100 lebih ribu kan, tapi RO boleh maintain. DP pun boleh lagi, boleh survive lah. Nak kata survive tu, lepaslah pergi high flyers. Saya tak tahulah kalau anda mungkin pergi Mekah ataupun pergi lebih jauh kot, kalau yang tak lepas high flyers. Maknanya something lah. Maknanya kena tengok balik. Maknanya boleh lah. Satu, balik kepada soal 3R yang dalam Herbalife. Ni kita back to basic. Mungkin pernah disebut oleh coach-coach sebelum, saya pernah dengar. Ramai coach sebut lah pasal 3R ni. Peruncitan, pengekalan, dan juga perekrutan. Maknanya retail, retention and recruit. Memang 3 benda ni sangat penting dan kita fokus kepada 3R. Dan saya akan share 3 benda ni macam mana saya buat dalam topik 4 hari bulan nanti, Active World Team Workshop di PUC Penang, Pickup Center Penang. Dan saya pun tak tahu, dia orang dah booking saya lama dah, saya tak ingat. Jadi bila tengok balik apa yang saya tanya, apa yang saya nak sampaikan ni, dia pun bagi idea, lepas tu bagi detail, bagi sample slide, saya pun dapat idea. Okey, rupanya banyak benda nak share. Bagaimana bisnes ni sebenarnya the best business yang ada. Saya ulang banyak kali. Kenapa saya berhenti kerja daripada kerja makan gaji kepada kerja yang tak ada gaji setiap bulan? Sebab saya nampak satu perkara yang besar dalam ni. Kalau orang suka lah, kalau yang suka, yang tak suka tak apa, no problem. Saya tak paksa semua orang suka benda ni. Tapi kalau anda suka passive income, boleh tulis besar-besar dalam buku tu. Tulis besar-besar, tengok, letak gambar love, tepek kat ni, bubuh hiasan, bubuh bunga, bubuh diamond kan. Letak situ, passive income. Kalau kita fokus kepada passive income ni best. Dia kerja sekali, dapat berkali-kali. Contoh, tulis buku, tulis lagu, buat filem Mat Kilau ke Mat Silau ke, ikut kita lah kan. Kita ajak orang minum shake, kemudian kita ajar dia beli barang, kita ajar dia ajak orang lain buat macam dia buat turun berat. Maka kita terpaksa menerima passive income. Itu yang ada dalam Herbalife. Dan passive income yang ada dalam Herbalife, nama dia, Fairuz terpaksa. Nama dia royalty. Yes, RO. Royalty of override. Royalty bertindan. ayat Melayu. Royalty bertindan. Maknanya apa? Filter sikit. Bagaimana cara nak dapat royalty? Cara nak dapat royalty ialah, yang best dalam kerja Herbalife ni lah, yang kerja yang saya duk fokus sekarang ni kan. Kerja dia ialah, saya bantu orang capai impian dia. Dengan cara, saya bantu dia dapat makan murah. Saya bantu dia jadi supervisor. Kita bantu orang capai impian dia. Impian nak turun berat dan impian nak dapat pendapatan. Best tak kerja ni? Susah tak kerja ni? Best dan tak susah. Sebab senang. Boleh tak kita tak perlu jumpa orang tu, tapi kita ajar dia cara nak guna Herbalife? Boleh. 2 tahun PKP dalam grup ni, dalam kelas CTD ni, 2 tahun ni tak jumpa orang. Kerajaan tak bagi jumpa. Kalau jumpa kena pakai mask, kena sign, kena berperaturan, kena isi borang dan sebagainya. Tapi boleh tak grow? Boleh. Proven sukses 2 tahun. 2 tahun Allah dah tunjuk dekat kita terang. Kita boleh lakukan dengan mudah, dengan syarat kita menghadap komputer, kita ada line, kita ada internet, kita masuk. Line ada, link ada, tapi kita tak masuk, tak jadi juga. Kita tetap buat kerja. Tapi bayangkan, proven sukses, bantu orang jadi sihat, bantu orang jana pendapatan, ajak orang, bantu dia untuk mengajar, dan kita willing to teach. Kita sudi untuk mengajar.
Takkan nak harap kaya je. Siapa lagi nak sharing? Siapa lagi nak sharing? Takkan nak harap Fairul je. Siapa lagi nak sharing? Siapa lagi nak sharing? Takkan nak harapkan host-host CTD yang lain bertanya siapa lagi nak sharing. Kita sendiri yang angkat tangan. Kaya ataupun PM kat bawah tu kan. Boleh tak saya nak share? Takkan orang yang sama je. Zab aja nak share. Takkan orang yang sama je. Itu yang saya kenal lah kan. Orang yang sama, Coach As-Sakor je nak share. Why not kita take over, kita ambil alih, kita buat, kita belajar untuk berkongsi. Percayalah. Tak banyak, sikit anda terpaksa menerima royalty. Itu yang menarik yang ada dalam bisnes ini. Dan sepanjang saya pergi Mekah, yang bestnya, di samping kita ada passive income, di samping kita ada royalty, the last yang saya suka, yang saya happy dalam bisnes ialah kita boleh jadikan bisnes ini auto run. Hello, Assalamualaikum. Ulang istilah. Auto run. Boleh tak kita cari satu bisnes, kalau ada tolong beritahu saya ada satu bisnes yang kita tak perlu ada di situ. Ini yang saya baca balik buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Dia ada dua orang bapa yang kaya, bapa yang tak berapa nak kaya. Bapa yang kaya ni dia memang ada perusahaan dan dia memang bisnes dan dia jatuh daripada perusahaan dia. Bapa yang kaya ni dia tak ada perusahaan, bapa yang miskin ni dia tak ada perusahaan tetapi dia ada sijil, sertifikat, ijazah, degree. Tetapi dia suka dan selesa berfikir dengan cara bapa dia yang kaya ni, rich dad, yang memang bapa dia walaupun dah bankrupt, jatuh daripada perniagaan tapi bangkit balik sebab ada mindset. Balik pada cerita mindset tadi. Kan? Inilah yang kita nak kan. Baik, balik pada cerita mindset tadi. Kalau kita ada mindset yang betul, mindset duduk bersama dengan circle yang betul, dengar proven success story, banyak baca buku. Contohnya buku Robert Kiyosaki, sebab buku tu untuk orang yang nak bisnes. Dan saya tertarik apabila Dr. Azizan Osman, dia ditawarkan oleh kerajaan Indonesia, menteri daripada Indonesia, saya tak ingat nama pak apa kan, untuk berkongsi ilmu dan pengalaman di Indonesia. Dia punya happy, dia punya highlight cerita pasal Indonesia tu sampai hari ni. Di Facebook dia, di IG dia, di story dia, di mana-mana kan. Dan saya sempat mendengar kata-kata dia secara live waktu dia bercakap di Indonesia. Jarang kita dapat dengar live dia broadcast daripada Indonesia live. Kebetulan saya buka, saya dapat ikuti sekejap. Dan sekejap tu sangat bermakna bagi saya dan saya nampak dia punya vision sangat jauh. Di Malaysia, walaupun orang Malaysia tak suka dia, walaupun ramai yang suka, saya suka. Orang yang tak suka, dia tetap tak suka. Orang yang tak suka kita ni, dia tetap tak suka. Orang tak suka Belanda, dia tetap tak suka. Tapi jangan fokus pada yang tak suka. Fokus pada yang suka. Dan dia berjaya menjadi jutawan dan membantu ramai jutawan bersusun Ferrari kat tempat dia buat khusus tu kan. Dan bayangkan dia kata dekat Malaysia ada 30 juta dan dia dah bantu ramai usahawan. Di Indonesia ada 297 juta ke 270 juta rakyat. Bayangkan berapa kali ganda tu. Dan mereka bersedia nak mendengar. Jadi, kalau anda rasa dekat Malaysia ni, Ustaz, saya nak buat apa lah, tapi saya punya VP masih lagi 1,000, 2,000 ataupun 100, 200, tak ada orang dah kat Malaysia ni. Halo, Assalamualaikum. Bukan tak ada orang dekat Malaysia, tetapi anda tak jumpa orang dekat Malaysia sebenarnya. Kita tak bekerja. Sibuk Ustaz, tak sempat anak kan. Ni kerja ni, saya ni kat kerja hakiki ni banyak. Yes, you are busy. You are busy doing what, kata Jim Rohn. Kata Ustaz Man, Jim Rohn kata, busy buat apa? Busy tak buat apa, busy rasa busy. Kita happy dengan rasa busy. Kita letak dekat mindset tu, aku busy, aku sibuk, aku tak sempat. Aku busy, aku sibuk, aku tak sempat. Yes, you are right. Jangan dilawan. Itulah siapalah suruh petik Ustaz Man. Kan dah rasa macam, rasa nak off video, rasa nak tekan live, rasa nak menyesal betul lah kan dengan kata Ustaz Man ni. Jadi, saya pun tak tahulah. Kalau kepada yang rindu tu, rindulah. Semoga kata-kata saya pada hari ini dapat menjentik dan mengubah kerinduan. Kepada yang rasa macam, dah aku nak dengar, tolong jangan masuk CTD. Kalau Ustaz Man masuk, tolong live supaya anda tidak lagi mendengar. Hari ini IOM, terima kasih. Coach Eli mengingatkan, saya suka dengar Coach Eli. Saya kenal Coach Eli ni, saya kenal masa tu dia tengah buat decision, dia nak berhenti ke macam tu lebih kurang kan. Dan panjang cerita kami. Tapi saya pendekkan. Saya inspired dengan story Coach Eli dan teruskan perjuangan.
Dan ni saya dah memang sedia mendengar, saya tahu kalau geng Kelangan itu memang suka sangat mendengar, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi menerima dan bersedia, dan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya dalam CTD. Sepatutnya kita bagilah dekat orang-orang lain yang sedang membangun, tapi kadang-kadang mereka juga nak benih-benih dan buah-buah daripada mungkin yang dah sampai level tag team ni lah kan, tag team ke atas, get to 5, mil team. Saya ni baru mil team, belum lagi president's team. Tapi saya rasa, yelah, di Mekah tu saya rasa saya pergi Mekah tu saya pergi sebagai president's team kan, dan saya dah change dah mindset president's team tu dekat sini. Saya dah change dah, selain pada mindset president's team, kita dah ada attitude president's team. Siapa yang nak president's team kena jadi president's team sebelum capai president's team. Barulah Allah bagi. Halo, Assalamualaikum, anda nak berubah ke tak? Soalnya bermula daripada dalam diri anda. Mohon ampun maaf atas salah silap. Kembali kepada host CTD yang cantik jelita, Coach Kak Ia. Silakan. Mana sebabnya kita macam saya yelah, dia ada orang yang mungkin teguran tu ada dua cara. Mungkin ada orang teguran dia perlukan teguran yang pedas-pedas, tapi ada orang dia tak boleh teguran yang pedas-pedas, dia macam nak kena sopan santun, lembut-lembut macam tu kan. Jadi doesn't matter kat sini, macam apa, dalam CTD ni ataupun dalam kita ada banyak cara untuk kita menerima dan memberi. Jadi bab kata Ustaz Man tadi, kalau boleh biarlah ada suara-suara baru yang nak buat sharing kan. Walaupun saya tak pasti, mungkin ada kekangan untuk buat sharing ke, tapi saya daripada minggu lepas lagi saya dah bagi tahu bahawa as a leader kita kena cuba untuk share lah. Saya bukan nak suruh share sampai 20 minit. Saya nak share berjam, relax je, santai-santai. Macam benda yang macam yang berlaku keliling kita yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sebab maybe satu atau dua word yang kita dengar yang berlaku pada hari itu kan dah memberi pahala pada kita juga. Bila kita share sesuatu yang orang dengar, mungkin leader dia cakap dia tak berapa nak nyambung ataupun tapi orang lain cakap benda yang sama tapi lenggok yang berbeza, dia menyambung. Why not? Kan? Alright, so sebelum saya mengundur diri, bukan saya yang mengundur diri, tetapi kita ada satu lagi sharing terakhir, akan be wrap up by kita punya Steve Jobs Malaysia, iaitu Coach Kaf.